Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, kita boleh mulakan kelas kita. Saya rasa setakat ni je kot yang join. Yang lain ada lagi 7 orang, so separuh daripada kelas dah join. Okey, sebelum kita mulakan kelas, saya minta semua pelajar-pelajar berdoa bagi yang Muslim dan bagi yang non-Muslim berdoa dengan secara yang tersendiri. Okey. Okey. Boleh saya minta wakil daripada kamu, boleh saya tahu apa topik pelajaran yang kamu belajar pada minggu lepas? Boleh seorang minta atau saya nak panggilkan nama? Boleh seorang, hello? Nur Ain ada tak? Ada cikgu. Minggu lepas belajar topik apa? Tak ingat. Tak ingat. Yang lain ada tak? Ingat tak? Cikgu dah sampai 2.1.10. Okey, 2.110. Okey, baik. Tadi Okey. kita belajar cikgu. Ya, okey. Okey, hari ni cikgu nak ajar, sebelum kita nak masuk topik pada hari ini, kita tonton satu video, okey? Nak? Sekejap ya. Okey, nampak tak skrin saya? Seorang pelajar, nampak tak? Nampak cikgu. Okey, baik. Okey, mari kita tengok video. Okey, baik. Okey, berdasarkan video tadi, apa yang kamu lihat? Hello? Cikgu boleh ulang balik? Ulang balik? Okey, okey. Okey. Okey, berdasarkan video kartun tadi, apa yang kamu dapat lihat? Apa yang mereka sedang lakukan? Seorang? Basikal tu tak kukuh. Ya? Hello? Basikal tu tak kukuh. Basikal tak
Oh, okey. Yang lain? Ada tak yang lain? Selain basikal untuk ukur ada tak? Okey, betul basikal yang terukur. Okey. Agak-agak kamu, tajuk apa yang kita akan pelajari hari ini? Tahu tak? Berdasarkan gambar kartun yang menunggang basikal ini. Ada siapa tahu? Boleh siapa tahu tajuk apa yang kita nak belajar hari ini? Reka bentuk mechanical. Ya, betul. Kita akan masuk tajuk reka bentuk mechanical. Okey, baik. Okey, apa yang akan kamu pelajari untuk tajuk mechanical ini iaitu kamu dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 6 nama komponen mechanical dan fungsinya yang terdapat dalam suatu produk dengan tepat tanpa merujuk tugas. Okey, yang kedua, kamu dapat terangkan 4 sistem mekanikal yang berfungsi pada produk yang dipilih dengan betul. Okey, produk yang dipilih ini iaitu produk basikal. Okey. Sebelum saya mulakan, saya minta kamu semua buka buku teks muka surat 42. Kamu dah buka ke? Dah, cikgu dah buka. Okey, baik. Okey, kita tengok muka surat 42, maksud komponen mechanical. Okey. Sistem mechanical. Sistem mechanical ini iaitu beberapa komponen yang berfungsi sebagai penghantar bagi menyelesaikan suatu tugas yang telah diprogramkan. Okey, sini maksudnya terdapat beberapa komponen. Dia akan menggabungkan untuk menjalankan suatu tugas untuk meringankan kerja manusia. Okey, yang kedua merupakan mekanisme merupakan mekanisme yang digunakan bagi mendapatkan suatu hasil pengeluaran. Okay, mekanisme ni suatu komponen mekanikal untuk menggerakkan dan untuk mendapatkan suatu hasil pengeluaran tersebut. Okay, nanti kita akan tengok. Okay, kita akan masuk pada muka surat 43 iaitu komponen mekanikal. Okay, komponen mekanikal. Okay, mari kita kenal terdapat 11 komponen mekanikal. Yang pertama, komponen mechanical gear. Okey, ini kamu lihat gear, gambar saja gear. Yang kedua, pautan linkage. Pautan linkage ni selalunya terdapat pada pintu. Kamu boleh lihat pintu pejabat atau pada tingkap di rumah kamu kalau ada guna linkage ni. Yang ketiga, twill atau tuas, lever. Yang keempat, takal, puli. Tali sawat, belting, dan yang keenam arcis sedondel, camshaft. Okey, baik. Komponen yang seterusnya, yang ketujuh, arcis ankle, crankshaft. Yang ke-8, gelongsor, slider. Yang ke-9, galas berbola, ball bearing. Yang ke-10, bindu atau dalam bahasa Inggeris kita panggil shaft. Dan yang terakhir, rantai. Okey, mari kita tengok fungsi setiap komponen tersebut. Satu, gear. Okey, kamu boleh muka surat 44. Gear merupakan komponen yang digunakan untuk memudahkan kuasa. Okey, gear ni dia ada gigi. Terdapat gigi pada badan gear iaitu dia untuk menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Iaitu dia dapat menggerakkan sesuatu mesin gear ni. Okey, terdapat 10 jenis gear. Yang pertama, gear serong, bevel gear. Dia berbentuk kon. Giginya berbentuk lurus atau pilih, spiral kerana giginya dibuat melengkung ke dalam. Kamu boleh lihat gambar ini, dia buat melengkung ke dalam. Yang kedua, gear taji, screw gear. Gear aci yang lurus selari dengan paksinya, iaitu maksudnya gigi aci ni gear P9 dan gear yang besar ni dia dibuat selari dengan paksi dia akan selari. Lepas tu gear dan P9 ni mempunyai gigi lurus dan berpaut mesh bersama. Dia akan berpaut, saling berpaut yang
gambar tengah ni. Okey, yang besar dinamakan gear dan yang kecil dinamakan pinan. Okey, baik, mari kita tonton video bagaimana gear serong dan gear taji tersebut berfungsi. Okay, ini untuk gear serong, cara dia berfungsi, bergerak. Okey. Yang kedua, gear taji. Bagaimana gear taji ini dapat berfungsi? Gear taji ni selalunya ada dekat jam tangan kamu yang kamu pakai tu. Ini gear taji. Bagaimana dia dapat menjalankan jam tangan kamu? Okey. Gear yang seterusnya, gear helix, helical gear. Giginya berbentuk helix dan bersudut dengan paksi gear dan dibuat berpintal-pintal mengikut sudut helix tertentu. Tengok gear ni, yang besar ni kita panggil gear, yang kecil ni kita panggil pinan lagi. Dia buat berpintal-pintal. Itu gear helix. Okey, gear yang keempat, gear tulang herringbone gear. Dia menyerupai dua gear helix juga yang telah diletakkan sebelah muka. Okey. Dia sama dengan gear helix, tapi yang bezanya yang pinan ni dia sedikit besar daripada yang gear ni. Kalau yang helix dia sedikit kecil bagi yang pinan ni. Okey, baik. Kita tengok tonton video cara gear helix dan herringbone berfungsi. Okey, bagi gear herringbone pula, saya lagi sangat ke kamu boleh dapat setakat ni 4 gear, 10, daripada 10 jenis gear kamu boleh dapat ke? Hello? Boleh cikgu. Okey, baik. Okay, yang seterusnya, kita masuk gear yang kelima. Okey, gear kelima, gear rak dan pinan, rack dan pinion gear. Rak yang diperbuat daripada sebatang bar lurus dan sama seperti gear taji. Gear taji tadi yang gear yang kat dalam jam tangan kamu tu. Pinan dia sama seperti gear taji tadi. Okey, seperti ini. Dia rak ni dia dibuat daripada sebatang yang lurus dan pinan dia seperti gear taji ni, dia berputar. Okey, bagi gear meter pula, dia satu jenis gear serong di mana dua paksi putaran bersilang. Okey, di sini satu gear serong di mana dua paksi ni dia akan bersilang. Okey, mari kita lihat video cara dia berfungsi. Okey, bagi gear rak dan pinan. Rak dan pinan ni terdapat pada misi-misi macam ais kacang, kamu boleh beli ais kepal kan dekat kedai tu. Yang dia pusing-pusing tu, ni selalunya dia akan ada dekat situ. Dia berfungsi. Okey. Bagi gear meter gear. Okey. Okey, gear yang seterusnya. Gear screw. Okey, gear screw ni dipanggil gear helix. Gear helix yang tadi tu, dia lebih kurang sama. Tapi, dia macam, sebelah dia macam terbalik ke bawah sikit. Okey. Gear dalam, internal gear, terdiri daripada gear biasa dan gear yang gigian di sebelah dalam. Sebabkan dia tersebut bersirat pada sebelah dalam, salah satu daripadanya dibuat lebih besar. Okey, kedudukan pasti selari dan putaran gearnya mengikut arah yang sama. Okey, tengok. Ni dipanggil gear dalam. Gear dalam ni macam bentuk cincin. Okey, kat dalam ni dia bersirat sebelah dalam. Lepas tu dia akan dibuat yang luar ni lebih besar daripada yang luar. Daripada yang dalam. Okey, kita tengok cara gear tersebut berfungsi, iaitu gear screw. Okey, bagi gear yang seterusnya, gear dalam, cara dia berfungsi. Okey. Baik, gear yang kedua ke akhir, iaitu
Dia serong pilih spiral swivel gear dikenali sebagai gear serong yang mempunyai gigi helix. Manakala gear belitan worm gear sebatang diaci bergigi berbentuk helix mengikut sudut helix uli belitan yang bersirat dengan gear berbentuk bulat. Hanya digunakan berpasangan dengan ulir atau alur belitan. Okey, ulir belitan mempunyai berbagai-bagai panca iaitu tunggal atau berbilang. Okey, putaran aci pada sudut berbilang. Okey, ni gear serong pilih. Gear serong pilih lebih kurang sama dengan gear screw tadi, gear meter tadi kalau kamu boleh tengok tadi. Okey. Dan gear belitan worm, dia ada macam gear rak dan pinggan, dia ada macam batang di atas ni tapi tak lurus dan dia ada bawah ni dia ada gear dia. Okey, mari kita lihat cara dia fungsi. Gear serong pilih spiral swivel gear. Kebanyakan gear ni berfungsi pada mesin-mesin di kilang dan dia belitan worm gear. Okey. Okey, kita akan masuk yang seterusnya, muka surat 45. Pautan leakage. Pautan leakage ni sebagai penghubung suatu komponen atau bahan bagi melengkapkan suatu sistem. Okey, dia penghubung suatu komponen atau bahan. Kamu boleh lihat dia akan kebanyakan guna pada pintu. Dia kata penghubung. So, yang leakage ni dia penghubung untuk pintu tu dia boleh terbuka dan tertutup dengan sendirinya tanpa mengurangkan tenaga manusia untuk membuka pintu tersebut. Okey, mari kita lihat cara pautan leakage berfungsi. Cikgu, buka mic. Okey. Okey, kita tengok balik yang tadi tu, cara pautan leakage berfungsi. Okey, kita boleh tengok macam mana dia boleh menghubungkan pintu tu untuk dibuka. Okey, seterusnya kita masuk tuil atau tuas. Sistem berkaitan dengan daya, beban dan fulcrum. Okey, ni terdapat pelayar gabung. Sini terdapat daya pada tempat pemegangnya dan beban pada di hujungnya dan fulcrum pada di tengah. Okey. Daya bermaksud tolakan dan tarikan yang digunakan pada palang iaitu
sesuatu daya kita untuk menggerakkannya. Okey, beban objek yang hendak digerakkan, kita letak sesuatu benda di dalam pelayar ini dan fulcrum titik sokongan yang tetap, iaitu titik sokongan dia dapat menggerakkan pelayar ini untuk berfungsi. Okey, pelayar jenis gabung ini dia merupakan tuas kelas pertama kerana bebannya berada di hadapan, fulcrum berada di tengah dan daya berada di hujung. Fulcrum terletak di antara beban dengan daya. Okey. Daya merupakan effort tangan kita untuk menggerakkan sesuatu beban tersebut. Okey. Terusnya tuas kelas kedua. Tuas kelas kedua ini berkaitan dengan kereta sorong. Kita ambil kereta sorong. Okey, daya merupakan tempat pemegang tadilah kan, daya untuk kita punya effort lah kita untuk mengangkat kereta sorong tersebut. Beban berada di tengah-tengah ini. Kenapa kena dikatakan beban? Kerana dia dapat mengangkut pasir-pasir atau bata-bata untuk kerja-kerja pembinaan selalunya lah. Okey, fulcrum dia berada di tengah, berada di roda ini. Dia berada sebab dia merupakan titik sokongan untuk mengangkat daya, mengangkat beban tersebut. Okey, dia merupakan tuas kelas kedua, beban berada di tengah. Okey, tuas kelas kedua beban di tengah dan tadi kelas pertama fulcrum berada di tengah. Okey. Untuk tuas kelas ketiga, kita mengambil contoh stapler, daya berada di tengah. Okey, kamu kan biasa guna stapler kan? Kalau stapler kita nak stapler kertas, kita masuk di tengah ni. So beban dia berada di tengah ni. Okey. Daya berada di tengah tu, beban berada di depan dan fulcrum berada di belakang kerana merupakan titik sokongan untuk menyokong beban dan daya tersebut. Dan merupakan tuas kelas ketiga, daya terletak di tengah. Tadi kelas kedua, fulcrum, kelas pertama fulcrum berada di tengah, dan untuk tuas kedua beban berada di tengah. Okey. Faham ya? Saya laju sangat ke? Faham. Dah cikgu faham. Okey, takal. Okey, kita muka surat 46. Takal merupakan mesin ringkas yang terdiri daripada satu roda berputar pada gandar. Dengan menggunakan takal, beban menjadi ringan dan mudah untuk diangkat. Okey, selalunya takal ni kamu biasa lihat pengawas-pengawas sekolah untuk menaikkan bendera. Dengan menggunakan takal ni, bendera tersebut menjadi ringan dan mudah untuk diangkat ke atas, ataupun takal ni digunakan untuk mengangkat kren-kren yang berat untuk seperti barang-barang di dalam kren tersebut. Okey. Yang kelima, tali sawat, belting, digunakan untuk menghubungkan takal pemacu yang dipasang pada enjin atau motor elektrik dengan takal di pacu. Okay, selalunya tali sawat ni dia berada pada kenderaan lah. Bahan asas tali sawat ni dia dibuat daripada getah, takal pemacu berada di depan, takal dipacu berada di belakang. Okey. Okey, aci sesondol, camshaft. Okey, digunakan untuk membuka dan menutup injak valve. Okey, kebanyakannya digunakan di dalam kenderaan lah, pada enjin kenderaan. Okey, seterusnya aci engkol, crankshaft, untuk menukarkan gerakan linear kepada gerakan berputar. Okey, aci engkol ni dia selalu digunakan dengan aci sesondol tadi. Bila untuk menggerakkan aci engkol mestilah bersama dengan rakannya iaitu aci sesondol dan sebagai pengantar kuasa ke kotak gear untuk menggerakkan kenderaan. Okey, fungsi aci engkol di dalam enjin kereta. Kamu akan lihat kedua aci sesondol ni dan aci engkol saling berkait. Dia tak boleh berfungsi sendirian. Dia
Okay, ni perbezaan dia aci silinder dan aci engkol di dalam kereta. Kamu boleh lihat yang ni camshaft, yang ni crankshaft. Dia kena guna sekali untuk menggerakkan kedua-dua enjin tersebut. Ini maksudnya untuk mechanical dia melibatkan dua ataupun lebih komponen mechanical supaya dia dapat berfungsi. Today, the internal combustion engine is used in motorcycles, Tengok cara yang lebih boats, dekat trucks, aci aircraft, ships, silinder dengan heavy-duty aci machinery, engkol. and power Cara dia carriers. bergerak. A four-stroke engine is an internal combustion engine in which the piston completes four separate strokes: intake, compression, power, and exhaust during two separate revolutions of the engine's crankshaft in one single thermodynamic cycle. Let's take a look at the basic internal parts of a four-stroke engine. Inside the engine block, there is a Okay. crankshaft. Piston rods are Kamu attached to lihat. the crankshaft. Pistons are attached to the piston's rods. As the Yang dia crankshaft tunjuk sekarang turns, ni it adalah causes aci the lifter to engkol. make each piston move up and down. At the top of the crankshaft, there is a camshaft which is connected to Dan the di atas crankshaft itu by a merupakan timing belt. camshaft iaitu While the aci crankshaft silinder. is making the pistons move up and down, the Okay. camshaft Aci is silinder tu dia making the valves merupakan to open and close. untuk membuka injap lah. Untuk membuka dan menutup injap tersebut. Cylinders acting in concert with each other to produce the engine power. Okay. Okay, yang ke-8 gelongsor slider sebagai pengurang geseran bagi menggerakkan suatu komponen. Okey, beban pada gelongsor digerakkan secara mendatar. Okey, selalunya gelongsor ni terdapat pada pintu-pintu ataupun pada pintu pagar rumah. Dia dapat dia bergerak secara mendatar boleh, dan dia untuk mengurangkan geseran untuk menggerakkan suatu komponen. Okey. Galas berbola, ball bearing. Kita contoh galas berbola. Nampak dia berada di tengah-tengah antara bahagian dalam dan bahagian luar. Galas berbola ni selalu digunakan sebagai pengantara bagi objek yang berputar. Okay, komponen ini juga bertindak sebagai pengurang geseran dan melancarkan pergerakan. Penggunaan komponen ini dapat ditemukan pada bahagian roda kenderaan. Okay, galas berbola yang bahagian dalam ni dia ni berbola dia adalah dia terdapat pada dalam roda dekat luar. Dia untuk melancarkan pergerakan dan mengurangkan geseran. Okey, ni contohnya dekat pada roda kenderaan kat dalam tu. Okey. Okay, yang ke-10 bindu atau cap dalam bahasa Inggeris digunakan bersama mesin gerudi dan untuk memegang dan mencekam mata gerudi. Untuk mengetatkan cekaman mata gerudi, pengunci khas digunakan. Okey, ni pengunci khas untuk mengetatkan mata gerudi, kita akan menggunakan pengunci khas. Bindu ni merupakan bahagian hadapan mesin gerudi ni, yang depan ni. Yang belakang tu dia punya badan dia. Okey. Yang ke-11 rantai chain sebagai pengantara bagi penghantaran kuasa antara dua gear. Contohnya banyak digunakan pada basikal dan motosikal. Okey, selalunya kamu nak basikal dan kayu-kayu ke basikal, rantai jatuh. So kamu pasang balik rantai tu. Dia merupakan pengantara penghantaran kuasa antara dua gear. Ni menggunakan satu gear, dua gear. So dapat menggerakkan basikal tersebut. Okey, mari kita lihat cara rantai itu berfungsi. Ini adalah dua gear. Di rantai dia menghubungkan antara dua gear yang tidak bersentuhan. Nampak? Dua gear yang tidak bersentuhan sebagai pengantara untuk menghantar kuasa antara dua gear tersebut. Berbanding dengan gear yang awal tadi, dari tadi yang 10 gear tu, 10 gear tersebut bersentuhan untuk memindahkan kuasa. Yang ini dihubungkan rantai ini sebagai pengantara untuk memindahkan kuasa. Okey.
Okey, kita yang seterusnya kita akan masuk tajuk yang terakhir iaitu muka surat 48. Sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih. Okey, sistem mekanikal merupakan suatu sistem penggabungan beberapa komponen mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih. Okey, komponen ini saling berkait untuk menyelesaikan suatu tugas. Contohnya basikal. Okey, basikal ni terdapat penggabungan beberapa komponen. Contohnya macam tadilah rantai, kamu boleh tengok rantai. Dalam rantai tu pula ada gear dia untuk menggerakkan rantai tu berfungsi. Dan lain-lain lah, mari kita lihat. Okey. Ini sebuah basikal. Okey, kamu lihat ini brake. Ni handle. Kamu boleh rujuk muka surat 48 ya, buku teks. Dan roda dan pedal. Okey. Saya ringkaskan untuk brake digunakan untuk memperlahankan atau mementingkan basikal yang sedang bergerak. Okey, komponen yang digunakan pada brake merupakan tuas. Okey, tuas tadi kalau kamu lihat tadi kita terdapat 3 kelas tuas. Kelas pertama, kelas kedua dan kelas ketiga. Dan seterusnya, komponen mekanikal seterusnya handle iaitu dapat mengawal haluan basikal dari kiri, kanan atau hadapan. Okay, komponen yang digunakan dalam handle tersebut merupakan galas berbola, ball bearing. Ball bearing yang tadi kita lihat dia menggunakan dalam roda kenderaan, tapi untuk basikal digunakan pada handle. Seterusnya basikal iaitu roda, fungsi roda membolehkan basikal bergerak dengan lancar. Okey, komponen yang digunakan sama seperti handle iaitu menggunakan galas berbola, ball bearing. Dan seterusnya yang terakhir, menggunakan pedal akan berpusing apabila dikayuh, menghasilkan tenaga penghantar kuasa untuk basikal bergerak. Komponen yang digunakan merupakan rantai dan gear. Boleh lihat pada pedal ini pedal tu yang tempat kita pijak tu, yang untuk kita kayuh tu kan, tu orang panggil pedal. Kat pedal tu terdapat rantai. Rantai tu bila kita kayuh pedal tu dia dapat menghasilkan tenaga untuk dapat basikal tu bergerak. Dan rantai yang digunakan terdapat gear. So kat sini diguna 2 komponen mekanikal, rantai dan gear. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada, mari kita buka modul kita. Muka surat 30. Okey, semua dah ada modul ke kat depan? Ada. Ada cikgu. Okey, baik. Okey, mari kita mula soalan yang pertama. Okey. Kalau kamu lihat yang A tu, okey, nombor 1 dia cakap lengkapkan jadual di bawah dengan nama-nama komponen dan serta fungsinya. Dia sesuai paidankan dan isi nama tersebut. Okey, kalau kamu lihat pada slide cikgu ni, gambar pertama ni agak-agak kamu apa nama komponen dia? Siapa boleh jawab seorang? Wakil. Ataupun nak saya panggil nama? Boleh tak? Only you nak tak? Only you? Only you? Ada tak? Okey, siapa lagi wakil nak jawab? Shi Ping Pang ada? Betul tak saya sebut nama tu? Soalan yang mana cikgu? Muka surat 30. Nombor 1 Nombor 1. Okey, kalau kamu lihat gambar pertama tu apa?
nama komponen dia? Baru jawab. Sendol. Okey, Aki Sondol. Aci Okey. sesondol. Sondol, betul. Okey, apa fungsi Aki Sesondol? Tadi tu. So kita tengok video tu. Aki Sesondol yang bahagian atas. Agak kamu apa fungsi dia? Kamu boleh rujuk buku teks. Membuka dan menutup injak. Okey, betul. Buka dan bentuk injak. Siapa yang jawab tadi tu? Syanmati. Syanmati. Okey, nanti naik sekolah 4 April nanti ambil hadiah kat saya ya. Okey. Okey. Okey, yang kedua. Okey, gambar seterusnya, gambar yang kedua apa? Siapa tahu nama komponen apa yang digunakan untuk gambar raja yang kedua? Aci engkol. Okey, engkol. Okey, yang lain? Ada tak nak jawab? Encik engkol cikgu. Okey, Encik engkol. Siapa yang jawab tadi tu? Boleh saya tahu nama? Agatha Ashley cikgu. Okey. Okey, apa fungsi Encik engkol? Siapa tahu? Menukarkan gerakan linear kepada gerakan berputar dan seterusnya menghantar kuasa ke kotak game. Okey, betul. Siapa jawab tadi? Syanmati. Syanmati. Okey, yang lain tak ada ke selain Syanmati? Syanmati banyak ni. Nanti Syanmati dapat hadiah, kawan-kawan tengok yang lain. Tak nak ke? Yang lain tidur ke? Okey, yang seterusnya. Gambar yang raja yang ketiga itu, apa nama komponen dia? Takal. Takal. Okey, takal. Yang lain? Yang Syanmati dengan ni je. Mana yang lain ni? Saya nak panggil nama lah. Nur Ain ada tak Nur Ain? Ada cikgu. Apa gambar raja yang ketiga tu? Kat buku muka surat 30. Tak nampak cikgu. Buku modul kamu muka surat 30. Sekejap cikgu. Dapat tak lagi Nur Ain? Sekejap cikgu. Kamu boleh rujuk buku teks juga. Cikgu modul ke surat berapa? Muka surat 30. Dapat tak? Dapat. Soalan nombor 1 ni cikgu. 1C. Sekarang ni kita kat 1C. Nombor 1C takal. Okey, takal. Apa fungsi dia takal? Memudahkan kerja mengangkat beban yang berat. Okey, memudahkan dengan menggunakan takal beban jadi ringan dan mudah untuk diangkat. Okey, yang seterusnya keempat. Okey, gambar apa yang keempat tu? 1D tu. Gelongsor. Okey, gelongsor. Slider. Okey, apa fungsi gelongsor? Gelongsor ni Pengurang geseran bagi menggerakkan sesuatu komponen. okey, betul. Sebagai pengurang geseran bagi satu komponen. Okey.
Gambar yang kelima, seterusnya E tu. Apa dia? Galas Dia rapat. berbola. Galas Dia galas bola. berbola. Fungsi dia? Pengantara bagi objek yang berputar. Okey, betul. Sebab dia kita jumpa kat mana selalunya? Dekat roda. Okey. Yang seterusnya, yang ke-6, gambar ke-6 iaitu F. Kamu tu apa? Raja apa? Dia selalu kita jumpa dia dekat basikal atau dekat motor. Ada tak siapa yang jawab? Rantai cikgu. Ya, rantai. Rantai ni dia fungsi dia untuk apa? Pengantara bagi penghantaran kuasa antara dua gear. Ya, betul, sebab dia ada dua gear untuk pergerakan basikal tersebut. Okey, yang seterusnya G. Apa nama komponen G? Gambar raja tersebut. Gear serong. Okey, gear. Okey, apa fungsi gear? Gear ni untuk apa? Menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Okey, betul. Menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Okey, yang seterusnya H. H ni apa? Bindu. Bindu. Okey. Bindu. Apa fungsi bindu? Memegang dan mencengkam mata gerudi. Okey, betul. Okey, yang ke-9. I. Apa dia? Tengah-tengah dia tu dia buat pada getah. Dia apa? Tali sawat. Tali Okey, betul, sawat. tali sawat. Apa fungsi tali sawat? Menghubungkan takal pemacu yang dipasang pada enjin. Okey, betul. Digunakan untuk menghubungkan takal maju yang dipasang pada enjin motor. Okey, yang seterusnya. Yang kedua terakhir, apa? J tu. Gambar apa tu? Pautan. Okey, pautan. Pautan selalunya kita jumpa kat mana? Kat pintu. Apa fungsi dia? Menghubung sesuatu komponen bagi melengkapkan suatu sistem. Betul, dia nak menghubungkan pintu pada pintu tersebut. Okey, yang terakhir. Gambar apa tu? Tuas. Tuas. Betul. Tuil atau tuas. Okey, apa fungsi dia? Tadi tu yang ada tiga kelas tu apa? Kelas Sistem yang pertama. menggunakan daya, beban dan sistem. Okey, betul. Okey, yang seterusnya. Kita masuk muka surat 34, modul kamu muka surat 34. Okey, kita buat nombor 1 dan 2. Okey. Rajah 4 menunjukkan jenis-jenis gear. Gear A, B dan C. Okey, kamu boleh lihat dekat slide cikgu ni. Ada gambar dia. Gambar yang pertama A, dia terdiri daripada gear biasa dan gear yang gigi di sebelah dalam. Disebabkan gear tersebut bersirap di sebelah dalam, salah satu daripadanya dibuat daripada lebih besar. Okey, kedudukan paksa selari dan putaran gearnya mengikut arah yang sama. Okey, agak-agak kamu gear apa ni yang A ni? Gear dalam. Okey, betul, gear dalam. Kedua, Gear B rak tu. dan pinan.
Dia belitan. Dia belitan. Okey, betul dia belitan. Okey, yang C? Dia rak dan pinan. Okey, rak dan pinan. Okey, betul. Okey, seterusnya kita masuk yang soalan nombor 2 yang bawah tu. Terdapat 3 jenis kelas A, B dan C. Okey, kelas pertama apa titik tengah dia apa tadi? Kelas untuk kelas pertama. Untuk gambar yang pertama tu. Bebannya di tengah. Apa? Bebannya di tengah tadi yang kereta sorong tu. Yang angkat pasir, bata. Kelas 2. Kelas kedua. Kelas kedua. B. Okey, betul. Pautan pada di tengah iaitu daya. Dan beban kuas. Okey. Okey, baik. Untuk yang gambar kedua pula. Kelas 3. Kelas Kelas ketiga. ketiga. Okey, kelas ketiga, betul. Okey, yang terakhir kelas ke? Kelas pertama. Okey, pertama. Okey. Okay, kita buat muka surat 35 pula. Nombor 1. Okey, Raja 5, kamu tengok Raja 5 tersebut, gambar basikal dibeli oleh Aiman. Okey, Raja 5 tersebut, apakah fungsi roda tersebut? Fungsi roda tadi. Dia untuk apa? Roda membolehkan basikal bergerak dengan lancar. Ya, betul. Siapa jawab tu? Sanlati. Samati ke? Okey. Okey, yang seterusnya. Brake. Apa fungsi brake? Sistem brake digunakan untuk memperlahan atau memberhentikan basikal yang sedang bergerak. Okey, betul. Okey, yang seterusnya, yang terakhir. Pedal akan berpusing apabila dikayu dan menghasilkan tenaga penghantar kuasa untuk basikal bergerak. Okey, betul. Kamu nak salin ke jawapan ni? Dah buat ke? Semua dah tulis ya jawapan? Dah. Okey, dah. Okey. Kita lihat soalan yang terakhir kat bawah tu, B tu, 1B. Okey, berdasarkan soalan 1A, lengkapkan jadual di bawah. Okey, bahagian roda. Okey, roda menggunakan apa? Komponen mekanikal apa tadi? Digunakan komponen mekanikal apa tadi? Galas berbola. Berbola. Okey, galas berbola. Apa fungsi galas berbola? Membenarkan roda berputar dengan mudah. Betul. Okey, yang kedua brake. Brake apa? Dia guna apa? Komponen mekanikal apa dia guna? Tuas. 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 Okey, apa fungsi tuas? Dia untuk apa? Brake tu. Tahu tak? Tuas digunakan pada pemegang pencekam brake. Betul. Okey, yang terakhir pedal. Pedal menggunakan komponen apa? Rantai dan gear. Okey, rantai dan gear. Okey, rantai dan gear fungsi dia untuk apa? Memainkan peranan sebagai komponen penghantaran kuasa. Okey, gear. Dia untuk memindahkan kuasa. Okey. Okey, kita tengok soalan yang bawah tu, C. Kelemahan pada basikal. Okey, kalau apa kelemahan pada basikal, agak-agak kamu apa yang berlaku kelemahan basikal tersebut lama-lama kalau kamu guna, perasan tak? Ada tahu tak? Okey, contohlah kita tengok pada bahagian rantai dan gear. Okey, lama-lama apa jadi kat rantai dan gear tu? Berkarat. Apa karat. Okey, kalau berkarat macam mana kita nak buat dia supaya kita dapat, kan kalau kamu berkarat kan, kalau kamu kayuh nanti dia bunyi macam
krik macam dia macam tersekat-sekat. So kalau macam mana nak bagi dia macam lancar je berjalan? Kamu letak apa kat rantangan gear tu? Menyamping minyak. Letak minyak. Okey. Minyak tu kita panggil minyak grease supaya basikal dapat berjalan dengan lancar. Okey. Untuk kerja rumah kamu, saya nak kamu buat muka surat 33 bahagian A. Nombor 6 dengan 7 kamu tak perlu buat lagi sebab kamu tak belajar lagi. Tapi kalau kamu nak buat pun boleh sebab boleh rujuk buku teks saja. Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih pada Syamati tadi. Siapa lagi yang jawab tadi? Dia Cumi ya? Agatha, cikgu. Oh, Agatha. Okey. Satu lagi, Ain. Okey, nanti tuntut adik kat saya ya buka sekolah ni 4 April ni. Okey, cikgu. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Kamu boleh left ya. Terima kasih, Sama. cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Okey, kehadiran kena ambil okay. Okey Afika, okey tak? Okey. Okey lah, timingnya okey. Katanya habis 4-5 minit kan? Okey lah, boleh habiskan apa yang kita rancang nak ajar hari ni ya. Okey, presentation pun okey, banyak video. So pelajar boleh nampak sendiri macam mana komponen tu berfungsi. Okey, tahniah Afika. Terima kasih cikgu. Okey, sama.